Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih berada dalam tema 4 iaitu tema perpaduan, unit 11 hormat menghormati budaya kita. Kemahiran yang akan kita beri pemfokusan pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. SKP-nya ialah 1.1.2 dalam kurungan 1, mendengar, memahami, dan memberikan respon terhadap ayat suruhan dan permintaan. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah berkongsi hasil tanaman. Petikan tersebut terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 Kamu pada halaman 69. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memberikan respon berdasarkan ayat suruhan dan ayat permintaan. Manakala murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat memberikan respon terhadap ayat suruhan dan permintaan yang terdapat dalam dialog pada muka surat 77 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat suruhan dan ayat permintaan? Ayat suruhan dan ayat permintaan merupakan dua jenis ayat yang terdapat dalam kategori ayat perintah. Mari kita lihat huraian yang lebih lanjut mengenai ayat suruhan. Ayat suruhan bertujuan memberikan perintah atau arahan kepada seseorang. Subjek dalam ayat suruhan boleh terdiri daripada kata nama khas, kata ganti nama orang kedua, dan subjek dalam ayat suruhan juga boleh digugurkan. Partikelah digunakan di dalam ayat suruhan untuk melembutkan nada ayat suruhan, manakala penggunaan tanda seruan menggantikan tanda noktah pada akhir ayat suruhan hanya berlaku dalam ayat suruhan yang mengandungi emosi. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan meneliti beberapa contoh ayat suruhan. Contoh pertama, Faris, siapkan tugasan itu sekarang. Contoh dua, kamu siapkan tugasan itu sekarang. Contoh ketiga, siapkan tugasan itu sekarang. Dan contoh yang keempat, siapkanlah tugasan itu sekarang. Baiklah, dalam paparan ini menunjukkan ayat yang sama di mana dalam contoh ayat yang pertama, subjek iaitu kata nama khas Farish digunakan atau wujud. Untuk contoh ayat kedua, subjek merupakan kata ganti nama orang yang kedua. Sementara untuk contoh yang ketiga, tidak ada subjek dalam ayat ini. Maksudnya, penggunaan subjek dalam contoh ayat yang ketiga telah pun digugurkan. Begitu juga dengan contoh ayat yang keempat. Tidak ada penggunaan subjek. Penggunaan subjek telah digugurkan. Cuma apa yang berbeza bagi contoh ayat keempat dan ayat ketiga? Dalam ayat yang keempat terdapat penggunaan partikel lah yang tujuannya tidak lain untuk melembutkan nada ayat suruhan tersebut. Siapkanlah tugasan itu sekarang. Manakala untuk ayat yang ketiga, siapkan tugasan itu sekarang. Kalau kamu dapat camkan terdapat nada tegas dalam contoh ayat yang ketiga.
Kita teruskan lagi perbincangan kita dengan meneliti contoh-contoh ayat yang berikutnya. Contoh ayat yang pertama, Aini hantar buku ini sebelum pulang. Contoh ayat yang kedua, kamu hantar buku ini sebelum pulang. Contoh ayat yang ketiga, hantar buku ini sebelum pulang. Dan ayat yang terakhir, hantarlah buku ini sebelum pulang. Jadi, walaupun ayat ini merupakan ayat-ayat yang sama tetapi terdapat perbezaan dalam penggunaan subjek. Penggunaan subjek berlaku dalam ayat yang pertama iaitu penggunaan kata nama khas Aini. Manakala untuk subjek ayat yang kedua, perkataan atau kata nama khas telah digantikan dengan kata ganti nama orang yang kedua. Tetapi untuk ayat yang ketiga dan keempat tidak ada atau tidak terdapat subjek dalam ayat ini. Bermaksud ayat yang ketiga subjeknya telah digugurkan. Begitu juga ayat yang keempat tidak terdapat penggunaan subjek atau lebih tepat subjek bagi ayat yang keempat juga telah digugurkan. Ayat yang ketiga, tanpa subjek, nada ayat itu telah menjadi lebih tegas. Cara kita membaca ayat ini, hantar buku ini sebelum pulang menunjukkan nada tegas yang terdapat dalam contoh ayat yang ketiga. Manakala ayat yang keempat, hantarlah buku ini sebelum pulang. Nadanya agak lebih lembut kerana terdapat penggunaan partikel lah di situ. Sekarang mari kita teliti contoh ayat-ayat suruhan yang terakhir. Contoh 1, Tanush keluar dari bilik ini. Contoh 2, awak keluar dari bilik ini. Contoh yang ketiga, keluar dari bilik ini. Contoh yang terakhir, keluarlah dari bilik ini. Kesemua ayat suruhan ini merupakan ayat yang sama. Perbezaan di antara ayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat hanya berlaku pada bahagian subjek ayat, iaitu penggunaan kata nama khas bagi ayat yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang kedua bagi contoh ayat yang kedua, dan subjek yang digugurkan terdapat pada ayat yang ketiga dan keempat, tetapi terdapat penggunaan partikel lah dalam ayat yang keempat yang bertujuan tidak lain untuk melembutkan nada ayat tersebut. Jika kamu perhatikan dengan teliti, terdapat penggunaan tanda seruan pada bahagian hujung setiap ayat ini. Berbanding dengan ayat sebelumnya diikuti dengan tanda noktah. Tapi kenapa cikgu letakkan tanda seruan bagi ayat-ayat ini? Kerana contoh ayat-ayat yang terakhir ini merupakan ayat yang mengandungi emosi dalamnya. Kalau kamu baca ayat ini, Tanush keluar dari bilik ini. Terdapat emosi marah di situ, ya. Kemudian penggunaan subjek telah digantikan dengan kata ganti nama orang kedua iaitu awak keluar dari bilik ini. Masih juga terdapat nada marah di dalam ayat tersebut. Begitu juga dengan contoh yang ketiga tadi. Walaupun subjeknya telah pun digugurkan, tetapi nadanya masih terdapat nada atau emosi marah. Keluar dari bilik ini.
Jadi penggunaan kata atau penggunaan tanda seruan dikekalkan dalam ketiga-tiga ayat dan keempat-empat ayat juga. Cuma apa yang berbeza dalam contoh ayat yang keempat, nadanya agak lembut. Walaupun terdapat emosi marah di situ, keluarlah dari bilik ini. Jadi nadanya lebih lembut. Kita teruskan sesi ini dengan meneliti huraian mengenai ayat permintaan. Ayat permintaan adalah ayat yang digunakan untuk memohon permintaan atau pertolongan. Ayat jenis ini biasanya menggunakan perkataan harap, minta, atau tolong. Contoh ayat. Harap kamu lebih berhati-hati di masa akan datang agar kejadian ini tidak berulang lagi. Harap semua murid sudah bersedia. Harap para hadirin bertenang kerana majlis akan bermula sebentar lagi. Mari kita lihat contoh berikutnya. Minta para peserta melengkapkan borang penyertaan. Minta ibu bapa mengambil tempat masing-masing. Minta semua murid beratur sebelum menaiki bas. Tolong kemas bilik darjah ini. Tolong buang sampah ke dalam tong sampah. Tolong tutup pintu itu. Demikian tadi serba sedikit penerangan mengenai ayat permintaan. Kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan meneliti teks yang terdapat pada halaman 69 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Sebagaimana yang telah cikgu janjikan di awal siaran tadi, pada hari ini kita akan memberi pemfokusan terhadap kemahiran mendengar dan bertutur. Dan kita akan cuba meneliti atau melakukan aktiviti memberikan respon berdasarkan ayat suruhan dan ayat permintaan. Respon yang akan kita beri adalah berpandukan kepada teks yang bertajuk Kongsi Hasil Tanaman. Berkongsi hasil tanaman berkisar perbualan di antara Saiful, Darshini dan juga Makcik Vimala. Dalam perbualan mereka terdapat penggunaan ayat suruhan dan ayat permintaan. Mari kita baca dialog ini untuk melihat penggunaan ayat suruhan dan ayat permintaan serta respon dari ayat tersebut. Makcik Vimala minta beberapa tangkai daun kari. Baik, ini merupakan dialog Saiful. Saiful telah menggunakan ayat permintaan kerana terdapat perkataan minta di situ. Ayat tersebut ditujukan kepada Puan Vimala. Mari kita lihat apakah respon Puan Vimala atau Makcik Vimala. Boleh Saiful. Baik, boleh Saiful atau tulisan yang berwarna biru ini merupakan respon dari ayat permintaan yang diucapkan oleh Saiful. Seterusnya, Darshini, tolong ambilkan daun kari untuk Saiful. Baik, dialog Puan Vimala atau Makcik Vimala ini juga merupakan ayat permintaan kerana terdapat penggunaan perkataan tolong di situ. Dan ayat tersebut ditujukan kepada Darshini. Jadi apakah respon Darshini? Baiklah ibu. Baik, itu jawab Darshini. Seterusnya, Saiful, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Baik, Makcik Vimala menggunakan ayat ini
ditujukan kepada Saiful. Ayat ini merupakan ayat suruhan. Sebab apa cikgu kata ayat suruhan? Sebab selain dari perkataan minta, tolong dan harap, semua ayat itu merupakan ayat suruhan. Baik, maksudnya Makcik Vimala ini menyuruh Saiful untuk mengambil plastik. Jadi apa respon Saiful? Terima kasih Makcik. Ini tindak balas dari Saiful hasil daripada ayat suruhan yang diucapkan oleh Makcik Vimala tadi. Baik, mari kita lihat slide yang seterusnya. Slide ini memaparkan perbualan di antara Saiful dan Darshini. Mari kita baca dialog ini bersama-sama. Dialog Saiful yang warna merah jambu dan dialog Darshini yang warna kuning. Mari kita baca dialog Saiful dulu. Wah, suburnya daun kari kamu. Baik, jawab Darshini. Pokok kari ini kami tanam sempena kempen satu rumah satu pokok. Jawab Saiful. Oh, saya ingat keluarga saya menanam serai. Baik, jawab Darshini. Ya Saiful, ibu kamu selalu memberi ibu saya serai. Baik, demikian tadi dialog yang mula-mula. Kita tengok dialog berikutnya. Darshini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik. Baik, untuk dialog ini Saiful telah menggunakan ayat permintaan. Kerana apa? Kerana terdapat perkataan tolong di situ. Baik, bila orang minta tolong, sewajarnya kita memberikan jawapan. Baik, apakah jawapan yang diberikan oleh Darshini? Baiklah. Baiklah, minta saya plastik itu. Ini merupakan cadangan jawapan dari cikgu yang boleh kamu gunakan sebagai panduan. Baik, jawab dari sini, baiklah, minta saya plastik itu. Ini juga merupakan ayat permintaan. Ayat permintaan ini ditujukan oleh Darshini kepada Saiful. Jadi Saiful kena jawab. Apa jawab Saiful? Mari kita lihat jawapan Saiful. Ini plastiknya. Baik, sebab Darshini minta plastik, jadi Saiful pun jawab ini plastiknya. Baik, seterusnya Saiful ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu. Baik, Darshini telah menggunakan ayat suruhan di sini. Penggunaan perkataan ambil dalam ayat ini merupakan ayat suruhan. Cikgu dah beritahu sebelum ini, selain dari perkataan harap, tolong dan juga minta, semua ayat tersebut merupakan ayat suruhan, ya. Manakala yang ada guna kata minta, tolong dan harap ialah ayat permintaan. Baik, Saiful minta daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu, kata Darshini. Apa pula jawab Saiful? Saiful jawab, terima kasih Darshini. Ya, bila orang bagi kita sesuatu, wajarlah kita mengucapkan terima kasih. Baik, demikian tadi dialog atau perbualan di antara dua orang sahabat ini. Seterusnya, sila buka buku aktiviti jilid 1 kamu pada halaman 77 kerana kita akan melakukan aktiviti 1. Ini sebagai tugasan kamu untuk slot PDPR ini. Baik,
tugasan 1 ini apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu perlu memberikan respon terhadap ayat suruhan dan juga ayat permintaan. Macam biasa, sebelum kamu melakukan tugasan, sila tuliskan hari serta hari bulan dan cikgu tidak berhajat untuk membincangkan petikan budi bahasa ini, ya. Tugasan ini cikgu serahkan sepenuhnya kepada kamu. Apa yang cikgu nak ingatkan kepada kamu, kamu perlu memberikan respon dan melengkapkan tempat kosong ni lah, ya. Ada 1, 2, 3 tempat kosong yang perlu kamu lengkapkan berpandukan kepada dialog yang terdapat dalam petikan ini, terutamanya dialog Makcik Lalita, ya, untuk untuk situasi yang pertama, begitu juga dengan situasi yang kedua. Jadi cuba baca, fahamkan dan berikan jawapan yang tepat untuk setiap dialog, suruhan dan permintaan itu. Dialog ini dialog yang biasa, ya. Respon pun respon yang biasa-biasa sahaja. Baiklah, cikgu rasa setakat ini dulu sehingga kita berjumpa lagi. Selamat belajar dan Assalamualaikum.